Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kami ingin berkongsi dengan anda semua sesuatu perkara yang menarik di dalam dunia sains bioteknologi, iaitu sel stem. Mungkin anda semua pernah mendengar istilah ini sebelumnya, tetapi mari kita lihat lebih mendalam lagi apa sebenarnya yang membuat sel stem ini begitu menarik. Mari kita mulakan. Sel stem ataupun sel punca adalah jenis sel yang memiliki keupayaan ajaib untuk memperbaharui diri mereka sendiri dan boleh menjadi pelbagai jenis sel dalam tubuh kita. Ini bermakna jika ada kerosakan atau keperluan untuk sel baharu, sel stem lah yang akan boleh berubah menjadi jenis sel yang diperlukan di dalam badan kita. Seperti sel darah merah, sel darah putih dan juga sel saraf. Dan seterusnya berkenaan dengan proses pembezaan sel stem. Di dalam dunia sel stem, kita boleh mengenali beberapa jenis sel yang mempunyai potensi pembezaan yang berbeza. Yang pertama, sel stem totipotent yang mempunyai kebolehan luar biasa untuk berubah menjadi sebarang pun jenis sel, termasuk membentuk embrio dan juga tisu plasenta. Selanjutnya, sel stem pluripotent. Walaupun serupa, ia tidak mampu membentuk tisu plasenta seperti sel stem totipotent. Yang ketiga adalah sel stem multipotent, yakni sel stem yang telah berbeza dan hanya boleh membentuk sel-sel spesifik saja di dalam sesuatu tisu atau organ. Dan yang terakhir, sel stem dewasa. Sel stem dewasa ini ataupun sel somatik, ia berfungsi untuk menggantikan sel-sel yang telah rosak ataupun telah pun mati. Agak-agaknya, apa kegunaan atau faedah sel stem? Okey, antara kegunaan ataupun faedah daripada sel stem ini adalah: yang pertama, kemampuan penjanaan semula tisu yang membolehkan penggantian tisu yang rosak akibat luka atau penyakit daripada kemalangan. Fungsi penjanaan semula ini berpotensi memainkan peranan penting dalam rawatan kanser dan leukemia. Selain itu, sel stem juga digunakan dalam rawatan penyakit darah seperti limfoma dan leukemia melalui pemindahan sum-sum tulang. Selain itu, dalam rawatan penyakit neurologi, sel stem menyediakan harapan untuk merawat penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Di samping itu, sel stem juga memainkan peranan penting dalam melambatkan penuaan, yakni dengan mengisi semula sel-sel yang sudah mati dan rosak dengan sel stem yang baharu. Dan yang kelima, dalam perlawanan terhadap kanser juga, terapi sel stem dapat meningkatkan tidak balas imun badan untuk melawan penyakit kanser serta membuka jalan untuk strategi baru dalam perubatan kanser. Dan yang terakhir, di dalam rawatan diabetes, sel stem berfungsi menghasilkan sel penghasil insulin yang baru dan lebih baik dan membawa harapan bagi mereka yang menghadapi penyakit ini. Dengan pelbagai manfaat ini, penggunaan sel stem memainkan peranan utama dalam membentuk masa depan perubatan yang lebih canggih. Korang semua tahu tak jenis sel stem yang digunakan dalam perubatan Malaysia? Iaitu sel stem hematopoietik ataupun HSCS. Ia digunakan untuk merawat kanser leukemia dan limfoma. Ia juga digunakan di dalam rawatan sokongan dalam kemoterapi berdos tinggi. Selain itu juga, ia digunakan di dalam rawatan yang mana penyakit yang melibatkan sum-sum tulang secara genetik ataupun perolehan, seperti anemia dan juga thalassemia. Walau bagaimanapun, penggunaan sel stem mempunyai risiko yang perlu dihadapi sekiranya ia digunakan secara tidak terkawal. Antaranya ialah pembentukan tumor ataupun kanser. Selain itu, reaksi imuniti yang mana ia berlaku disebabkan oleh penderma luar. Yang ketiga, perubahan genetik yang mana ia boleh menyebabkan perubahan yang tidak diingini pada gen akibat terapi sel stem. Yang keempat, kegagalan sel yang mana sel stem yang digunakan mungkin tidak berfungsi dengan baik selepas pemindahan sel stem. Dan yang terakhir, risiko prosedur yang mana terapi sel stem melibatkan prosedur sel luar yang mampu menyebabkan jangkitan dan pendarahan. Jadi, terdapat beberapa langkah pengawalan penggunaan stem cell bagi mengelakkan risiko-risiko yang tidak diingini. Antaranya adalah dengan penguatkuasaan undang-undang yang tegas, penetapan pengawasan etika dan peningkatan pendidikan dan kesedaran terhadap masyarakat. Dan bagi perkara ini, pihak yang bertanggungjawab dalam memantau penggunaan stem cell yang terkawal adalah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan juga Lembaga Penyelidikan Perubatan (IMR). Dan terdapat beberapa akta, undang-undang dan peraturan mengawal penggunaan stem cell di Malaysia, antaranya Akta Biosecurity 2007, Akta 638 dan Akta Perubatan Bersekutu 2012, Akta 727. Kesimpulannya, berdasarkan penerangan kami tadi, kita dapat melihat bahawa sel stem ini mempunyai banyak manfaat dan kegunaan kepada hidupan dan dalam bidang perubatan. Sekian itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.